Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Siti Zunaida binti Yusof, nombor matriks P117138, merupakan pelajar ijazah kedoktoran daripada kursus pendidikan khas dari Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia. Video ini dirakam adalah bagi memenuhi keperluan tugasan kelas GC 8014 Pendidikan Kualitatif bersama Dr. Ahmad Zamri bin Mansur. Untuk tugasan yang pertama, di mana paradigma dalam pendidikan, saya perlu jelaskan sedikit apa yang dimaksudkan dengan paradigma dalam pendidikan. Paradigma dalam penyelidikan merupakan satu set kepercayaan mengenai sesuatu isu yang berlaku di sekeliling dan memerlukan pendekatan bagaimana isu tersebut diselidiki. Terdapat 4 jenis paradigma, iaitu yang pertama, positivism, yang kedua, interpretivism, yang ketiga, pragmatism, dan yang keempat, iaitu critical theory. Bagi positivism merupakan bertujuan untuk membuktikan sesuatu hipotesis dan dapatannya boleh generalisasikan. Penyelidikan saintifik dan sistematik, seperti contoh pemerhatian dan rekod, diperlukan bagi membuktikan sesuatu. Boleh juga diperhatikan dan boleh diukur. Dibuktikan ada elemen hubungan sebab dan akibat. Biasanya, ianya menggunakan kaedah kuantitatif dan data informasi dalam bentuk numerical serta penganalisisan data secara statistik. Yang kedua, interpretivism, di mana matlamatnya adalah memahami sikap perangai manusia berbanding mengeneralisasikan hasil kajian atau meramal sebab dan akibat. Fokus analisis mendalam tentang sesuatu isu. Ianya juga bersikap kompleks manusia dalam keadaan natural dan interpretasi isu tersebut berdasarkan kajian. Ianya biasa menggunakan kaedah kajian kualitatif. Ini kerana hasil dapatan berbentuk perkataan berbanding angka dan saiz responden. Yang ketiga, pragmatism. Paradigma pragmatik sebagai satu set kepercayaan digambarkan di atas timbul sebagai paradigma tindak balas tunggal kepada perdebatan akibat peperangan paradigma atau kemunculan pelbagai paradigma baru. Menurut Creswell 2003, paradigma pragmatik merupakan penolakan idea-idea post-positivism dan constructivism. Biasanya ianya menggunakan kajian mixed method, biasanya untuk tujuan pendidikan sosial dan pengurusan, kerana ini adalah selari dengan campuran kaedah kualitatif dan kuantitatif diambil dalam kecenderungan pendidikan berasaskan pengamal. Seterusnya, yang keempat iaitu critical theories. Secara ringkasnya, critical theories adalah menilai hubungan kesan dan akibat. Menurut ahli-ahli teori ini, teori kritikal boleh dibezakan dengan teori tradisional mengikut maksud praktikal yang tertentu. Teori adalah kritikal sehingga ke tahap bahawa ia bertujuan membebaskan manusia daripada keadaan yang menghambakan mereka, menurut Horkheimer 1982. Teori ini bertujuan untuk menjelaskan juga dan mengubah semua keadaan manusia yang berada dalam situasi yang kritikal. Teori kritikal menyediakan asas deskriptif dan normatif untuk siasatan sosial yang bertujuan untuk mengurangkan dominasi dan meningkatkan kebebasan dalam semua bentuk penyelidikan. Baiklah, mari kita lihat perbezaan bentuk data di antara positivism dan interpretivism. Perbezaan yang pertama, bagi positivism, ianya pemerhati luar, maka tidak terlalu terikat dengan responden. Berbanding dengan interpretivism, rasai pengalaman bersama responden di lapangan dan mempunyai hubungan erat. Perbezaan yang kedua, bagi positivism, perlu bezakan antara fakta kajian dan penilaian peribadi semasa menjalankan kajian.
Bagi interpretivism, sukar bezakan antara fakta dan penilaian peribadi semasa menjalankan kajian. Perbezaan yang ketiga, positivism pula bentuk datanya secara statistik berbanding dengan interpretivism dalam bentuk perkataan, ayat-ayat dan melibatkan interpretasi oleh pengkaji. Seterusnya, mari kita lihat perbezaan kaedah kutipan data pula bagi kutipan data positivism dan interpretivism. Kutipan data bagi positivism, datanya adalah dalam bentuk numerical, penganalisisan data dalam bentuk statistik. Berbanding interpretivism, datanya pula adalah dalam bentuk naratif atau ayat-ayat penceritaan yang melibatkan interpretasi daripada pengkaji itu sendiri. Baiklah, mari kita lihat perbezaan pendekatan induktif dan pendekatan diduktif serta hubungannya dengan interpretivism dan positivism. Pendekatan induktif bertujuan mewujudkan pengetahuan baru, penyelidikan mencipta masalah penyelidikan. Ianya dikembangkan menjadi persoalan kajian, seterusnya mencari data melalui pemerhatian, analisis, penyelidik mencari corak dan data bagi membina teori. Ianya biasanya penyelidikan kualitatif. Maka sudah tentulah interpretivism. Baiklah, pendekatan diduktif pula. Penyelidikan yang merangkumi satu proses, ujian hipotesis untuk mengesahkan teori, menguji teori, hipotesis diuji, biasanya dalam pendidikan kuantitatif, di mana penyelidik mengemukakan analisis statistik. Maka ianya ialah pendidikan kuantitatif, iaitu positivism. Demikian tadi tugasan daripada penyelidikan kualitatif yang saya sempat sediakan. Terima kasih kepada Dr. Zamri bin Mansur kerana memberi peluang untuk saya mencari maklumat serta data untuk menyelesaikan tugasan ini.